IKIM FM pilihan utama anda kembali. Waktu ini sudah pun kita berada di 5:15 minit petang. Seperti yang dijanjikan, waktu ini kita akan bersama dengan yang bahagia Ustaz Fahrul Ahmad Joy kita untuk Mukmin Profesional. Untuk itu sebelum kita terus lebih lanjut lagi untuk mukadimah kita, saya lalukan kehadiran yang bahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat sekali lagi kita bersama ya Ustaz ya hari Alhamdulillah, ini. Seminggu kita bersama dan insya-Allah hari ini kita nak berbicarakan satu lagi topik, iaitu berkenaan dengan bersatu kerana yang satu, ya, besar tu satu, SATU-nya tu, insya-Allah bakal kita kongsikan waktu ini sebagai mukadimah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dihormati lagi saya kasihi Puan Nurhayati Paradi, yang diraihkan para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus dikurniakan taufik dan hidayah hingga pada saat ini, pada ketika ini kita dapat lagi mencapai nikmat iman dan Islam. Pernah saya nyatakan di dalam segmen Mukmin Profesional, sekiranya para pendengar masih ingat lagi, iaitu satu kenyataan, iaitu pada setiap masa, pada satu-satu ketika apabila kita mendapat sesuatu, tapi pada masa yang sama kita akan kehilangan sesuatu. Kita tidak akan dapat dua perkara dalam satu masa, ya. Contohnya pada petang ini kita mendengar kuliah melalui segmen Mukmin Profesional di Radio IKIM. Mungkin kita akan kehilangan waktu rehat kita, ya. Begitulah dalam hidup ini. Oleh kerana apabila kita mendapat sesuatu dan pada masa yang sama kita akan kehilangan sesuatu, maka pastikanlah supaya apa yang kita dapat lebih berharga, lebih baik daripada apa yang kita hilang, ya. Itu yang dikatakan pengorbanan, ya. Apabila kita dalam hidup kita ini, setiap masa sebenarnya kita melakukan pengorbanan, ya. Pengorbanan untuk kita mendapat yang lebih penting dengan mengorbankan sesuatu yang kurang penting. Itu selalunya. Bahkan dalam Islam kita dididik supaya kita mengorbankan sesuatu yang baik untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, ya. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam kita lihat, ya, rela berkorban cinta terhadap anaknya, cinta terhadap anak, isteri, kan, sesuatu yang baik. Tetapi ada cinta yang lebih mulia, yang lebih baik daripada itu, iaitu cinta Allah. Jadi Nabi Ibrahim telah mengorbankan sesuatu yang baik untuk mendapat yang lebih baik. Jadi malang sekali kalau dalam hidup ini kita mengorbankan sesuatu yang lebih baik untuk mendapat yang kurang baik. Dan lebih-lebihlah malang lagi apabila kita korbankan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik. Itu lebih malang, ya. Kita korbankan solat kita untuk hiburan, nauzubillah. Kita korbankan penutupan aurat kerana memburu kejilitaan. Contohnya, ya, kita mengorbankan iman kita hanya untuk mendapat nama, gelaran dan kuasa, ya. Sebab itu kita masih ingat lagi bagaimana pada malam Isra Mi'raj, ya, Rasulullah digambarkan kepada Rasulullah ialah bagaimana seorang yang memakan daging yang busuk, ya, walaupun di sisinya ada daging yang baik. Perumpamaannya mereka yang berzina dengan perempuan yang penjahat, sedangkan mereka punya isteri yang sah dan halal, ya. Jadi itulah yang kata kita mesti korbankan sesuatu yang baik untuk mendapat yang lebih baik, ya. Itu. Tetapi malang kalau kita korbankan sesuatu yang baik untuk mendapat yang kurang baik, dan lebih malang kalau kita korbankan yang baik untuk mendapat yang terus benda yang buruk, ya. Jadi apabila kita bercakap tentang bersatu pada petang ini, ya, sebenarnya kita ada kaitannya juga dengan pengorbanan untuk kita bersatu, untuk mendapat kata-kata cinta Allah. Jadi kita perlu bersatu, dan untuk kita bersatu kita perlu mengorbankan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan diri kita. Jadi sesuai sangatlah apa ni, Yati, ya. Sebab kita berada di dalam bulan Zulhijjah, ya, penuh dengan apa ni, itibar, hikmah yang berkaitan dengan pengorbanan, ya. Apabila kita bersebut tentang bersatu dalam segmen ini, insya-Allah kita tidak akan fokus kepada bersatu di dalam masyarakat dan negara saja, tetapi insya-Allah dengan izin Allah, ya, kalau Allah bagi kita kekuatan, kita akan lihat bersatu dari sudut yang paling asas sekali, iaitu bagaimana bersatu dalam keluarga, antara suami dengan isteri, antara ibu bapa dengan anak-anak, bersatu dalam organisasi antara ketua pejabat dengan
dengan anak buahnya, orang bawahannya. Akhirnya kita lihat bersatu dalam masyarakat dan insya-Allah dalam negara kita yang tercinta ini, ya. Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut, Yati, ya, izinkan saya para pendengar yang dikasihkan untuk menyelesaikan soal-soal falsafah dan asas dulu. Saya begitu selalunya, ya, kita selesaikan perkara-perkara yang teras dan asas, kemudian barulah kita pergi kepada soal-soal yang berada di gelanggang ataupun di ground, ya, dan ataupun dalam realitinya, ya. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, ada 3 perkara yang kita perlu fikirkan, ya. Yang pertama, apakah benar-benar kita ingin bersatu? Jadi itu soal niat. Kalau kita kata kita nak bersatu, persoalan yang pertama, benar-benarkah kita ingin bersatu? Itu satu, tentang niat. Yang kedua, apakah kita tahu kaedah untuk bersatu? Ini soal tadi niat, ini soal jalan dia, kaedah dia, ya. Dan yang ketiga, apakah kita sanggup membayar harganya untuk bersatu? Setiap sesuatu mesti ada harganya, ya, Yati, ya. Jadi sekarang ni kalau kita tengok realitinya, semakin banyak percakaran, semakin banyak krisis, ya, yang berlaku bukan saja dalam bentuk negara ataupun masyarakat, tetapi dalam rumah tangga sendiri. Bayangkan setiap 15 minit di Malaysia ni, kalau mengikut perangkaannya, 1 penceraian berlaku. Maksudnya mesti ada perpecahan di situ, ya. Jadi inilah yang kita akan cuba huraikan daripada perspektif Islam. Jadi cuba kita lihat, insya-Allah bersatu dari perspektif Islam, maknanya daripada pemikiran yang berasaskan tauhid, ya. Insya-Allah. Baik, kita mulakan begini, ya. Dalam Islam, bersatu itu satu tuntutan, bukan saja satu keperluan. Ada beza tu, ya, antara keperluan dengan satu tuntutan, ya. Jadi manusia ni bersatu atas 2 lah, ya. Yang pertama atas keperluan. Kenapa? Manusia memang diwujudkan secara coexistent, ya, wujud secara bersama. Manusia dikenali sebagai makhluk sosial, ya. Kita saling bergantung antara seorang dengan seorang yang lain, manusia dengan manusia yang lain, dari segi fizikal ke, dari segi emosi ke, ataupun dari segi fikiran. Kita sentiasa nak berinteraksi, berkomunikasi. Maksudnya untuk membina kehidupan, untuk merasai gembira, sedih, kita sentiasa memerlukan manusia lain. Yang kata sentiasa kita melihat, sentiasa mencari bahu yang sanggup menjadi untuk kita memangku dagu ataupun kepala kita ketika kita menangis, ya. Sentiasa kita begitu, ya. Jadi fitrahnya manusia ini ingin bersatu, ingin berkongsi suka duka kerja dan aktivitinya. Jadi itu yang dikatakan keperluan. Jadi fitrah manusia perlukan bersatu. Itu memang Allah ciptakan begitu, ya. Jadi kalau kita nak gembira pun kita gembira bersama-sama, kalau kita nak berduka pun kita cari kawan menangis. Begitulah dalam hidup kita. Nak bina bangunan mesti ada tenaga buruhnya, arkiteknya dan sebagainya. Itu memang berlaku secara keperluannya dan secara fitrahnya, ya. Baik. Tetapi dalam Islam, Islam melihat sesuatu yang lebih tinggi. Bersatu ini satu tuntutan sebenarnya. Satu tuntutan, satu kewajipan. Kerana perintah Allah memang minta kita bersatu. Artinya dalam Islam, sesama kita umat Islam wajib bersatu, ya. Artinya berpecah itu satu dosa. Jadi kalau fitrah kita tadi ingin bersatu, ini tuntutan, wajib. Kita ada 2, keperluan dan juga tuntutan. Maksudnya kalau kita kata kemungkaran tu selalu orang rujuk macam mana, ya, kemungkaran tu arak, zina, tidak aurat, misal kata ini rasuah dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang orang terlupa bahawa berpecah belah itu satu kemungkaran sebenarnya, satu dosa. Terlepas pandang. Memutus silaturahim itu satu dosa sebenarnya, ya. Tidak bersatu itu satu dosa sebenarnya, yang mana akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi na'udzubillah. Jadi aspek terpenting dalam ajaran Islam selepas iman ialah ukhuwah. Selepas iman, ya, adalah ukhuwah ataupun yang dikatakan bersatu tadi ataupun perpaduan tadi, yang dikatakan kasih sayang. Sebab itu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mensinonimkan antara iman dan ukhuwah. Yang paling selalu kita dengar, kita dibaca oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita, ya, kita dengar ni di masjid-masjid contohnya, atau di surau dalam radio, innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang beriman itu bersaudara. Jadi iman dikaitkan dengan persaudaraan. Begitu juga
acap kali kita dengar Yati hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang boleh hafal hadis ni iaitu tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi iman, tidak sempurna iman kamu sehingga dia mengasihi saudaranya. Artinya kasih mengasihi itu. Jadi iman persaudaraan. Saya ingin memetik juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mafhumnya, cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu menjadi Muslim. Gitu jadi artinya di dalam Islam iman dan perpaduan ini dia berkadar terus. Iman dengan Allah, perpaduan dengan manusia. Jadi semakin akrab hubungan kita dengan Allah, seharusnya semakin intim hubungan kita dengan manusia. Sebab itu selalu kalau kita dengar hadis 40, kalau kita dengar ini selalulah Imam Nawawi kita belajar kadang selalu katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu iman tu hendaklah dia hormati jirannya. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik tu siapa? Pada saudara kita lah. Jadi semua kata kita lihat iman itu berkadar terus dengan perpaduan. Sebab itu orang beriman sepatutnya lebih komited. Itu orang Islam sepatutnya lebih komited, lebih iltizam, lebih serius, lebih fokus untuk bersatu daripada umat yang lain. Kerana apa? Mungkin orang yang bukan Islam dia hanya bersatu atas tuntutan fitrah ataupun keperluan, tetapi umat Islam bersatu atas dua perkara. Sudahlah tuntutan fitrah, tetapi itu tuntutan Allah. Jadi kita lihat begitu Jadi dua tuntutan, satu fitrah berdasarkan keperluan, agama berdasarkan tuntutan daripada Allah. Jadi fitrah keperluan untuk matlamat dunia, kemudian tuntutan fitrah juga adalah tuntutan agama juga, ini berkaitan dengan soal akhirat. Jadi bersatu itu suatu yang penting. Jadi kita dah tahu mengapa kita perlu bersatu. Sepatutnya terbangun burning desire ataupun keinginan yang meluap-luap untuk kita bersatu kerana Allah memerintahkan kita bersatu dan hati kecil kita inginkan bersatu. Dua dorongan sebelum kita berinteraksi, saya ingin menyentuh berkata bagaimana yang nak bersatu. Tadi kita dah nak bersatu, tetapi kalau kita tak tahu kaedahnya payah. Bersatu ni soal maknawi bukan soal fizikal dan soal material. Jadi bersatu ni soal yang maknawi, artinya persoalan yang datang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi artinya bila kita kata bersatu, artinya melibatkan hati. Sebab tu kata bersatu hati. Jadi kalau kita nak bersatu, artinya kita kena satukan hati kita, bukan bersatukan fizikal kita. Duduk rapat mungkin hati jauh. Sebab itu kalau kita tengok dari sudut psikologinya, kalau orang marah, Yati, dekat dah orang tu, tapi dia cakap kuat-kuat. Kenapa? Orang tak dengar ke? Dia dengar, tetapi hati dah jauh. Gitu Jadi bersatu ini melibatkan soal hati, dan apabila hati ni nak bersatu dengan hati yang lain, dia mesti lunak. Kalau keras tak boleh, dia mesti lunak, lembut. Jadi macam mana, apa rahsianya kita nak lunakkan hati kita supaya si A lunak hatinya, si B pun lunak hatinya. Dengan dua kelunakan hati ni barulah boleh bergaul satu, barulah bersatu. Okey. Di sinilah kita kena refer kepada Allah yang mencipta hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 63. Cuba kita dengar penegasan Allah mafhumnya. Jika kamu membelanjakan seluruh yang ada di permukaan bumi, maksudnya harta, apa yang ada di permukaan bumi, nescaya kamu tidak dapat melunakkan hati manusia. Tetapi Allah yang menjinakkan hati antara hati-hati manusia. Jadi di sini Allah menegaskan kuasanya, bahawa manusia sama manusia tak boleh melunakkan hati. Apa yang boleh melunakkan hati manusia, siapa yang boleh melunakkan hati manusia, ialah Allah pencipta hati itu. Jadi kalau kita gunakan harta ke, kita guna wang ke, guna pangkat kuasa ke untuk menawan hati manusia, untuk melunakkan hati manusia, kita tidak akan dapat menawan. Artinya kita tidak akan berjaya. Sebab itu kalau kita nak bentuk perpaduan yang genuine, yang sejati dan hakiki, yang tahan uji, kita tidak boleh mengabaikan yang dikatakan faktor khalik.
Itu faktor iman tadi. Antara makhluk dengan makhluk untuk bersatu mesti ada Khalik yang menyatukannya, ya. Sebab itu kalau kita tengok Yati, ya, kalau tengok dalam biasa, orang tu tanpa dia sebut iman, ini di kalangan umat Islam lah, tanpa dia ada Islam tapi nampak macam bersatu sangat, ya. Sebenarnya mereka tidak bersatu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam surah Al-Hashr, ya, ayat 14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ya. Kamu menyangka mereka bersatu tapi hati mereka sebenarnya berpecah belah. Walaupun duduk berpeluk rapat, erat dan sebagainya bersini, bersuara, berslogan samalah, kita tengok tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ya. Kita tidak akan dapat menyatukan manusia. Nampak je bersatu, tetapi hati mereka berpecah. Okey, apa metafora kita bersatu sedikit, ya Yati, ya. Metafora kita bersatu ni macam ni lah, ya. Kalau kayu dengan kayu kita nak rapatkan, kita guna paku, ya. Kalau batu dengan batu kita nak ikatkan, kita guna simen, ya. Kalau kertas dengan kertas kita gunakan glue atau gam, ya. Tapi hati dengan hati kita guna apa? Guna iman. Itu, ya. Jadi iman kepada Allah. Sebab tu tajuk hari ini bersatu kerana yang satu. Tanpa yang satu iaitu Allah, kita tidak akan bersatu. Jadi hati-hati yang mengingati yang satu, insya-Allah akan mudah bersatu. Apabila ada masalah perpaduan, ini saya nak bagi penegasan sebelum kita berinteraksi, Yati, ya. Kalau ada masalah perpaduan dalam rumah tangga, kalau ada masalah tak bersatu dalam organisasi, bercakap antara bos dengan anak buah, atau ada masalah perpecahan dalam masyarakat, sesama bangsa, sesama agama dan sebagainya, perpecah belah itu hanya presenting problem. Hanya luaran saja. Tetapi apa masalah sebenarnya, real problemnya, masalah yang utamanya ataupun masalah sebenarnya ialah masalah iman. Itu. Sebab ada masalah iman lah yang mewujudkan masalah perpaduan. Jadi kalau kita kata kita menghadapi masalah perpaduan tapi kita tidak ada masalah dalam iman, itu salah, ya. Jadi bila wujud aja masalah perpaduan, tak bersatu di kalangan umat Islam, sebenarnya dalamannya ialah kerana adanya krisis iman di dalam hati umat Islam. Sebab itu saya pelik, dan saya rasa para pendengar pun boleh berkongsi kepelikan yang sama, ya. Kalau kita mengusahakan perpaduan, kita nak cuba mewar-warkan perpaduan tapi tanpa kita memberi fokus panduan, tumpuan dan keutamaan kepada soal iman. Kita sebut tentang nak bersatu, nak berpadu ni, tapi soal iman kita tak sentuh. Itu pelik sebenarnya. Seperti mana peliknya, macam mana? Seperti peliknya bagaikan mengharap buah tanpa menanam pokoknya. Kita nak buahnya gini tapi tak nampak ditanam pokok, tak mana. Jadi tak mungkin, ya. Kerana pokoknya ataupun akarnya adalah iman, buahnya adalah perpaduan. Jadi kalau masalah buah yang pahit, buah yang macam tak jadi dan sebagainya, bukan masalah buah tetapi masalah iman. Jadi itu yang katakan perpaduan itu presenting problem, tetapi real problemnya ialah krisis iman di dalam hati manusia, iaitu orang Islam sendiri. Saya rasa cukup sekadar itu sebagai kita punya introduction ataupun mukadimah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berbincang dengan lebih mendalam, ya, lebih terus terang dengan para pendengar, insyaAllah. InsyaAllah. Dan waktu ini seperti biasa kita akan buka talian bagi anda untuk sama-sama berinteraksi bersama kami di Momin Profesional. Menghubungi kami di 0362051500 di Facebook ikim.fm. Juga kami letakkan ruangan untuk anda letakkan komentar anda di sana, dan satu lagi medium bakal kita kongsikan juga menerusi SMS dengan menaikkan ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan hari ini Ustaz kita ambil memanggil pertama kita waktu ini di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Kak Muni, ya? Ya, Kak Muni, silakan bercakap dengan Ustaz. Okey, saya memang sangat tertarik dengan tajuk ni. Tapi apa yang jadi persoalan saya yang selalu bertapak dan macam tak ada, saya cuba cari jalan keluar. Okay, orang-orang yang bagi pendengar-pendengar IKIM memang salah satu daripada medium dia untuk mendekatkan diri pada muhasabah dan ilmu-ilmu ialah melalui all this
ramah-ramah dan tazkirah di Hakim. Tapi macam mana pula dengan rata-rata orang-orang Melayu atau orang Islam yang tak dengar Hakim, yang tersasar dan in a simple way, yang memang mereka dah jauh, mereka melepak and berapa persen macam mana ajak mereka atau bagaimana? Macam mana actually kita nak dekatkan mereka. Macam kalau zaman kaedah Rasulullah SAW dulu, Rasulullah pergi dari rumah ke rumah. Jadi pendekatan itu adalah pendekatan yang macam maknanya untuk memungkinkan pendekatan dari hati ke hati. Tapi dari sekarang ni pula we have so many channels, tapi mendekatkan tu tak ada. Dengan cara medium yang kita ada ya. Yes. Mungkin Ustaz boleh. Terima kasih atas soalan Puan Muni. Assalamualaikum. Kita ambil pemanggilan lain. Kita kumpulkan soalan waktu ini Ustaz ya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Okey, saya nak tanya satu soalan. Sebelum tu siapa sana? Dengan apa? Nama dahulu. Nama boleh saya Ina. Ina ya, silakan Ina. Okey, soalan saya macam mana kita nak bentuk perpaduan. So kalau masyarakat awam ni memang antara kata contoh yang diorang tengok sekarang ni ustaz-ustaz lah kan. Ataupun ustazah-ustazah lah. Jadi kalau ada ustaz macam bergaduh dengan ustaz lain, lepas tu lemparkan tuduhan satu sama lain, macam benda tu menimbulkan kekeliruan lah bagi orang awam. So benda tu yang nak bentuk perpaduan jadi makin teruk lah. Jadi kita komen sikit lah daripada Ustaz Farujul. InsyaAllah. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ambil satu lagi Ustaz ya, daripada pemanggil kita waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo. Ya, siapa tu? Saya Khairi Puan Hayati ya. Ya, Encik Khairi, silakan bercakap dengan Ustaz terus. Assalamualaikum Ustaz Fahrul ya. Waalaikumsalam Khairi. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabahlah kepada Ustaz kerana saya amat tertarik lah untuk memberi pandangan saya. Silakan. Cuma dalam pandangan saya pada petang ini saya ingin memetik hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-ikhtilafu ummati rahmah. Jadi saya ingin Ustaz boleh memanjangkan lagi penjelasan tentang hadis ini kerana kita ingin melihat kepada kumpulan-kumpulan yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Apabila satu pandangan diberikan maka mesti ada kesediaan dan berlapang dada di pihak yang lain untuk menerima pandangan-pandangan itu walaupun pandangan itu ada perbezaan dari pandangan yang lain itu. Jadi bagaimanakah cara ataupun pendekatan yang boleh digemblengkan, digarapkan dalam masyarakat supaya ini dapat diterima dengan secara yang lebih terbuka, toleransi dan bersifat tasamuh. Terima kasih Ustaz. Itu je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali Ustaz bagaimana kita nak bagi pencerahan pada rakan-rakan kita ini. Terima kasih kepada yang memanggil saya rasa mudah-mudahan saya juga dapat memberi jawapan yang jelas seperti mana jelasnya soalan itu soalan daripada Kak Muni tentang apakah jalan keluar kepada sahabat-sahabat kita yang belum dekat lagi dengan sumber-sumber Islam belum dekat dengan masjid, belum dekat dengan surau belum dekat lagi dengan radio Hakim ataupun sumber-sumber Islam yang lain gitu. Sedangkan mereka itu ialah sahabat kita ataupun saudara se-Islam kita. Jadi pertama saya nak ucapkan tahniah bukan semua orang ada perasaan begini jadi saya nak buat satu metafora supaya kita nampak kan, kalau kita lalu satu jalan saya pernah lalu satu jalan termasuk jalan yang kata jangan masuk lah. No entry. No entry. Bila saya masuk lorong no entry tu, orang di tepi-tepi jalan semua sibuk bagi tahu yang saya tersilap. Jangan masuk dah tersilap dan sebagainya. Tetapi kalau kita tersilap dalam jalan kehidupan yang kita tak ikut sebenarnya panduan daripada Allah, tak pula orang sibuk. Kadang-kadang mind your own business kita katakan begitu saja, jangan jaga tepikan orang. Tetapi kebimbangan yang ada daripada Kak Muni kita, insya-Allah ini satu yang baik Jadi bagaimana soalnya kita nak menarik orang yang belum Yang pertama, kita sendiri yang dah faham ini sepatutnya kita mempamerkan keindahan Islam itu dalam dua bentuk.
Satu dalam bentuk ilmiah, iaitu penerangan yang jelas, ya, hujah-hujahnya dan sebagainya. Itu kita tackle pemikiran. Tetapi manusia, ya, bukan ditackle dengan pemikiran saja, tetapi manusia ditackle dengan akhlak yang baik. Jadi ilmiah itu perlu diseimbangkan ataupun diseiringkan dengan memaparkan keindahan Islam tu secara amaliah. Jadi jangan ilmiah saja tetapi amaliyahnya. Jangan di segi hujahnya tetapi juga di segi akhlaknya. Jadi sekiranya orang yang mendengar Radio Hakim, contoh ya, seorang dalam satu keluarga, semua keluarga dia tak dengar Radio Hakim, dia seorang je dengar Radio Hakim, contoh ya, seorang saja di office dia yang pergi surau dengar kuliah, orang lain tak dengar lagi, contoh ya. Di mana-mana tempat kita anggapkan orang yang telah dekat dengan Islam ni sebagai satu ejen perubahan. Ejen perubahan yang bukan nak cakap tetapi nak pamerkan Islam dalam bentuk sikap. Sikap. Jadi kalau kita pamerkan keindahan itu, kerja kita bagus di pejabat contoh ya, tepat, jadi excellent pula, jadi cemerlang kerja, pada masa yang sama akhlak kita baik dan sebagainya, tutur kata kalau ada orang yang susah kita ambil hal dan kemudian kita bantu dan sebagainya, orang tentu tertanya-tanya apa yang membentuk kita jadi macam tu. Kan? Orang akan tertarik. Kata, apa sebenarnya yang menjadikan dia begitu, kan? Jadi nanti dia pelan-pelan kita menjadi satu macam magnet yang menarik besi berani. Ya, iaitu yang kita katakan, kalau kita nak orang jadi baik, kita jadi baik. Bila kita jadi baik, orang tengok apa yang dia baca ya. Apa dekat dia punya screen saver dia, orang nak tengok ya. Apa yang dia masuk dalam entry dalam Facebook dia, orang akan tengok sebab dia ni dah berbeza sangat. Kita tengok sebab kebaikan ini dia baunya harum. Dia akan orang kata tercium. Orang macam mana pun dia akan menarik hati dan sebagainya. Jadi sebab itu bila orang tengok baru tahu apa yang kita tonton, apa yang kita dengar dan sebagainya, barulah orang tanya. Dan waktu itulah kita memberi penjelasan. Itu yang selalu Profesor Muhayya kata, bina akaun emosi. Kita dah tolong orang, kita dah bina jembatan, barulah kita dapat menyeberang untuk memberi penerangan dan penjelasan. Tetapi kalau kita tidak ada akaun emosi, tak pernah buat baik dengan dia, tiba-tiba nak tegur saja, janganlah dengar radio ini, dengarlah radio ini, jangan baca buku ini, jangan buku ini, dia tidak akan ada tertarik. Apatah lagi kalau dia nampak perangai orang, minta maaf ya, kalau para pendengar Radio Hakim kalau tersentuh kata-kata ni, yang dengar Radio Hakim pun lebih teruk daripada yang tak dengar. Jadi orang kata, apa sebab dia ni? Ini yang orang banyak menimbulkan fitnah. Yang ulang alik pergi masjid pun kuat mengumpat juga. Jadi sampai begitu. Yang tutup aurat pun perangainya macam ni, ini menimbulkan kata fitnah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang kita hendak ialah dakwah secara lisanul hal ini. Jadi sebab itu apabila orang dah jadi baik, dia macam besi berani, kata macam magnet, dia lalu saja. Tapi dia jangan duduk kat bilik saja, tetapi dia kena lalu, dia kena bermasyarakat. Bila dia pergi sini, dia menyebarkan macam magnet tadi, dia pergi mesti tertarik. Itu yang kata aura positif orang kata sekarang ni ya. Jadi itu yang kita kata. Jadi memang saya akui sekarang ni kita kurang pergi. Kita banyak mengundang orang datang. Jadi dakwah tidak begitu sebenarnya. Itu yang dikatakan orang datang ni ialah tarbiyah. Tarbiyah ni orang dah nak datang pada kita didik. Ini tarbiyah. Tetapi yang dikatakan dakwah itu ialah orang tak nak, tapi kita pergi. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang melaksanakan tugas ini, dakwah. Pergi jumpa dan sebagainya. Jadi sekarang ni macam mana kita nak berdakwah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat macam ni Jayati Kita berada di mana? Kita di pejabat. Kita buat apa? Laksanakan kerja dengan baik, paparkan akhlak yang baik dan sebagainya. Itu adalah satu dakwah yang sangat berkesan tengah masyarakat. Tengah masyarakat sebenarnya. Jadi bagi saya insya-Allah, kalau kita lihat dalam buku-buku tentang menghapuskan kemiskinan, contoh penyelesaian kepada masalah kemiskinan bukan berada di tangan orang yang miskin, tetapi berada di tangan siapa? Jadi di tangan orang yang kaya, betul? Betul. Orang miskin dah miskin lah. Jadi penyelesaian masalah kemiskinan berada di tangan orang yang kaya. Jadi begitulah penyelesaian kepada masalah orang yang belum tertarik dengan Islam terletak pada tangan orang yang sudah faham dengan Islam. Itu yang dia memberi kuasa yang menarik dengan penjelasan yang hujah-hujah yang dapat memuaskan akal
Bukan itu saja, tetapi dengan akhlak yang dapat menarik hati ataupun perasaan. Kerana manusia ni kadang-kadang akal dia dah jatuh dah. Maksudnya dia dah akui dah ini kebenaran. Tetapi oleh kerana yang bawa kebenaran itu dia tak suka, dia tolak juga. Jadi kena macam tu gitu, insya-Allah. Itu perkara asas lah yang kita tahu. Itu berkenaan dengan itu. Dan daripada Ina tadi tentang ustaz ni, yang ustaz akhlak yang sebagainya. Jadi ini suatu yang kita tak dapat elakkan. Selagi manusia, selagi itu kita berbeza. Sebab Allah memang ciptakan manusia ni berbeza. Jadi apa yang cabaran bagi kita ialah bagaimana kita menguruskan perbezaan kita. Tetapi saya melihat, minta maaf saya yang daif ini, saya akui kadang-kadang kita kurang matang dalam menguruskan perbezaan. Kurang matang menguruskan perbezaan. Bila kita kurang matang ni bukan soal masalah ilmu saja, tetapi masalah iman juga. Jadi masalah kadang-kadang kita lihat kalaulah ada perbezaan antara seorang tokoh agama dengan tokoh agama. Contoh ini saya bukan tokoh agama, cuma saya sebagai orang awam juga yang menilai ustaz-ustaz kita. Pernah saya letakkan dalam Facebook kita bahawa kita bukan hanya memerlukan ustaz-ustaz tadi sekali lagi yang boleh berhujah, tetapi kita memerlukan ulama-ulama yang boleh kita teladani akhlaknya. Sebab tu saya kata ulama, hati-hatilah memimpin hati kami. Saya minta saya rayu kepada ulama, berhati-hatilah dengan memimpin hati kami. Maksudnya kalaulah perbezaan itu soal ikhtilaf, soal ikhtilaf itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan khilafiyah, memang dibenarkan. Sampai bila pun manusia tidak akan bersatu dalam soal khilafiyah, iaitu soal ranting-ranting. Tetapi kalaulah masalah tu katalah yang menyentuh soal akidah, ataupun persoalan persoalan pokok, bukan soalan ranting, apa salahnya ataupun sudi apalah kiranya kalau seorang ulama melihat seorang ulama yang tersilap pada pandangannya, bertemu empat mata, kemudian menegur secara berdepan, bukan melalui Facebook, bukan melalui ini. Sebab bagi kita orang awam, lebih-lebih lagi orang yang, minta maaf saya katakan golongan yang tak dengar Radio Hakim tadi yang sebagainya, dia merasakan ulama ni dah gaduh lah. Kalau gitu dia kata, kalau ulama-ulama pun dah gaduh, dia ada satu alasan untuk dia lebih jauh daripada Islam. Sebenarnya bukan kerana itu, tetapi itu dijadikan alasan. Contohlah macam kita lah, saya buat contoh ni nanti orang ketawa kata ada orang pakai seluar jenis ini. Apa pakai seluar jenis ini? Pakai kan seluar banyak berbagai jenama kan. Apa banyak-banyak jenama ni? Tak payah pakai seluar lah. Takkanlah macam tu Maksudnya kalau kita ini tetapi itulah orang awam kita kata. Jadi saya setuju kalau betul-betul ada perbezaan, kerana ulama-ulama kita ni hormati ilmunya. Kadang-kadang kita nampak perkara tu kecil aja persoalan ni. Tak kecil bagi dia yang ada ilmu, bagi dia yang dah belajar. Jadi dia mesti bertemu dengan ulama yang dia rasa berbeza tu secara empat mata, kemudian secara baik, tegur dan sebagainya. Cari apa, kalau tidak pun bersetuju untuk berbeza dengan lapang dada. Dan akhirnya umat tidak merasakan tempias yang bukan-bukan. Gitu, itu satu Jadi saya ingin tegaskan, berbeza bukan masalah. Berbeza bukan masalah, tetapi sikap kita dalam berbeza itu yang selalu menimbulkan masalah. Jadi kalau saya kadang-kadang saya tengok juga berdasarkan ilmu yang ada sikit-sikit, sebanyak cetek tapi sikit-sikit, saya rasa masalah tu tak besar sangat. Kalau ditengok, saya dah rujuk pihak ketiga, pihak keempat, masalah tu tak besar sangat. Tetapi kenapa macam besar? Saya merasakan kadang-kadang ini ialah soal sikap. Dan memang penyakit antara golongan agama dengan golongan agama memang dah ditulis oleh Imam Ghazali, itu hasad dengki. Memang ada PhD Orang kata kalau kita orang awam ni, syaitannya memang askar-askar biasa je lah. Tapi kalau ulama memang jeneral-jeneral yang pergi kan. Jadi marilah sama-sama kita hari ini, petang ini, kita mendoakan alim ulama kita, doakan ustaz-ustaz kita yang terutamanya ada pengaruh yang besar-besar, supaya mereka itu dikurniakan oleh Allah taufik dan hidayah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat memberi satu
teladan yang baik dalam menghadapi perbezaan. Itu kita doakan begitu ya. Begitu juga yang kata Cik Hairi lah, perbezaan tadi ya, yang mana dia katakan ikhtilaf itu rahmat ya. Sebenarnya ikhtilaf itu rahmat. Kerana apa? Kalau ada perbezaan yang melibatkan bukan soal pokok, soal furuk tadi, maka kita orang awam boleh ikut yang ini, boleh ikut yang ini, boleh ikut yang ini ya. Contohnya dalam mazhab sendiri ya, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi dan sebagainya. Jadi semua tu ada keistimewaan masing-masing di tempat yang masing-masing. Cuma jangan kita rojakkan saja kan. Jadi ini ada keistimewaannya, ada keistimewaannya sebagainya. Sebab tu di Malaysia Imam Syafi'i, misal kata di Pakistan ini, di India macam ni, di Sudan macam ni, kita sebagainya, semua tu ada sejarahnya sendiri dan sebagainya. Itu kita kena terima ya. Susur galur sejarah yang menyebabkan satu-satu mazhab itu lebih berakar umbi di satu-satu tempat ya, yang sesuai dengan bi'ah ataupun keadaan yang itu. Tetapi oleh kerana tadi masalah tadi ya, bersatu tadi bukan masalah perbezaan mazhab, tetapi masalah iman. Jadi masalah iman tadi, oleh kerana dah ada banyak sifat mazmumah ya, yang kata tadi, yang rahmat pun dah tak jadi rahmat. Betul dan rahmat pun tak jadi rahmat. Kenapa? Oleh kerana kita ada penyakit mazmumah tadi, yang rahmat sepatutnya memudahkan, tetapi yang rahmat itu jadi menimbulkan pecah belah. Kerana persoalannya ialah persoalan iman tadi, kepentingan diri, kepentingan puak. Sebab tu saya katakan bagaimana panduan kita untuk menghadapi perbezaan. Yang pertama, kita mesti akui adanya perbezaan. Mesti akui. Selagi manusia, selagi berbeza. Masalah dalam Islam yang dikatakan akidah, fiqh ataupun syariat dan juga akhlak dan sebagainya, soal akidah tak ada perpecahan. Tetapi dalam fiqh ada, bukan perpecahan, maksudnya perbezaan. Sorry saya katakan. Jadi dengan ada keindahan, dengan adanya perbezaan inilah ada kekukuhan, lebih kukuh, dan ada keindahan. Contohnya bangunan yang kita duduk sekarang ni terdiri daripada apa? Semua yang berbeza. Batu yang keras, cat yang berbagai warna, kayu, paku, simen, besi, dan air sebagainya. Perbezaan-perbezaan inilah yang mewujudkan apa tadi? Kekukuhan pada bangunan yang pertama. Yang kedua, perbezaan-perbezaan inilah yang mewujudkan apa? Keindahan tadi. Cuba simen yang kuat menonjol ke depan, tak. Tetapi cat tadi yang menonjol ke hadapan, tengok dia jadi warna merah, jadi warna biru, sedangkan dia senang je, tugas dia di ujung je, dia apa di luar saja, sedangkan batu, kayu, konkrit tak nampak tu dalamnya. Jadi di situ yang kita nampak ada peranan masing-masing ya. Jadi kita kena menerima soal itu. Ya, itu je daripada rakan di FB kita, Ustaz ya, daripada Tuan Aji, yang kata bersatu kerana yang satu. Banyak persoalan yang timbul antara satu, moga tercapai satu impian dan matlamat kita yang jelas di sana, insya-Allah, sayangi saudara kita katanya. Dan satu persoalan yang sangat baik, dan juga saya rasa mungkin kita bersimpulkan sekali ya dengan kesimpulan Ustaz nanti, daripada Ilmi kata ada poster sebut tak rapat dan lurus kaki masa solat berjemaah bukan sebab masalah kaki, tapi masalah hati ya. Dia kata bagaimana pula yang enggan membudayakan solat berjemaah? Apa kebaikan solat berjemaah yang kita tak nampak, dan bagaimana nak bagi nampak ni Ustaz? Ya, sebab itu saya katakan bahawa apabila kita nak bersatu, kita pertama sekali kita kena baiki hubungan kita dengan Allah. Itu yang kata lunaknya hati kita apabila kita akrab dengan Allah ya. Jadi kalau hati kita tak akrab dengan Allah, tiba-tiba kita nak usahakan bersatu dengan manusia, pasti tidak boleh ya. Sebab itu walaupun nampak mudah lurus dan rapatkan saf ini, kaki saja ya, tetapi bukan meluruskan saf dan merapatkan saf ni bukan soal kaki, tetapi soal hati. Ya, kalau hati tak mau, memang tak boleh ya, dan sebagainya. Sebab itu ketika Saidina Umar diminta untuk melihat kenapa keputusan satu peperangan belum didapati lagi ya. Selalunya tentera Islam ni kalau berperang dia cepat dia menang, tapi satu ketika tu kemenangan tu tertangguh. Jadi Saidina Umar pergi melihat bagaimana tenteranya sembahyang, tetapi apa yang dapatan daripada Saidina Umar tu, tetapi yang saya kata tetapi tadi berbeza daripada cara kita menganalisa ya. Kalau kita cara menganalisa, tengok senjata belum, strategi tak betul kan, sebagainya, senjata tak kuat lagi ni kan, kena tambah senjata. Tapi Saidina Umar melihat antara
kemenangan itu tertangguh kerana tidak lurus dan tidak rapatnya saf tentera Islam waktu dia dalam solat. Ini yang dikatakan yang rapat saf ni presenting problem. Tapi real problemnya ialah kerana tak bersatu hati. Jadi ini macam tip of iceberg lah. Nampak yang di atas tu kecil saja kan. Tetapi sebenarnya di bawah tu ialah soal hati. Jadi ini yang dianalisa oleh Saidina Umar. Apabila tak bersatu hati, apa yang buat tak jadi semua. Betul. Walaupun senjata bagus, walaupun kekuatan ekonomi, tengok umat Islam sekarang di dunia paling ramai tenaga manusia umat Islam kita tengok, dan minyak semua sumber-sumber dunia yang paling banyak di negara-negara Islam, umat Islam tetapi kenapa kita tidak boleh menggunakan semua kelebihan-kelebihan ini kepada membangunkan Islam supaya Islam terhormat? Puncanya kerana kita tidak bersatu hati. Jadi modal yang paling utama ialah modal hati, hati tadi. Jadi berkaitan dengan solat tadi, solat ialah soal iman, dia sangat berdekatan dengan solat. Sebab itu kita tengok pertama dalam rukun Islam pertama mengucap syahadah. Yang kedua solat. Jadi solat itu adalah untuk memperkukuhkan iman kita. Jadi solat, kemudian yang terbaik ialah solat berjemaah. Jadi dalam hal inilah saya ingin mengulas apa yang dikatakan tadi. Apabila kita dapat menjaga solat, khususnya kita dapat menjaga solat berjemaah, insya-Allah artinya kita telah menyatukan hati kita kepada Allah, dan Allah akan menyatukan hati sesama kita. Sebab tu Rasulullah kata di dalam meluruskan saf, hendaklah kamu luruskan saf kamu atau Allah merenggang-renggangkan atau memecah belahkan hati kamu. Rasulullah ugut begitu. Kamu rapat-rapatkan saf kamu kah ataupun hati kamu akan berpecah? Begitu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita solat berjemaah, dan dalam solat berjemaah kita dapat lurus dan rapatkan saf. Imam-imam kita yang mendengar radio ini insya-Allah dapat berpesan supaya jaga saf solat, iaitu kita merapatkan hati kita kepada Allah. Dan mungkin dalam seminit ini Ustaz, kalau berikan sedikit kesimpulan? InsyaAllah mudah-mudahan melalui perbincangan yang kita telah sama-sama kongsikan pada petang ini, kita dapat merasakan bahawa penghalang kepada kita bersatu ialah apabila hati kita ada rasa takbur. Takbur kenapa? Tak nampak Allah besar, kerana merasa diri besar. Bila takbur, kita rasa diri kita baik, memandang hina orang lain, dan kita menolak kebenaran. Jadi penghalang untuk kita bersatu ialah takabur. Pendorong untuk kita bersatu yang utama ialah iman. Jadi iman dan juga takabur ini dia saling bertindak berlawanan. Jadi sebab itu bila ada takabur, timbullah taksub. Taksub pada individu, taksub pada kumpulan dan sebagainya. Jadi ini yang sindrom yang dikatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu. Kalau sindrom ni ada, insya-Allah sampai bila-bila kita tidak bersatu. Kita dalam hal saya berbeza dengan pandangan awak. Saya yakin dengan pandangan saya yang betul, tetapi saya tidak menolak kemungkinan pandangan awak juga betul. Ini yang dikatakan tidak taksub. InsyaAllah. Itu dia, kata orang tu berbeza tu fitrah. Carilah titik persamaan, dapatkan jurang untuk bersatu Ustaz. Itu saya ucapkan terima kasih pada yang bagi Ustaz Fahrul atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.